itu dia. Anda pula bagaimana? Belajar dalam bidang apa? Sekarang ni kerja dalam bidang apa? Kadang-kadang minat lain, belajar lain, kerja pun lain. Macam-macam simpang yang ada. Ataupun persoalan kat sini, kita kerja sendiri ke kita makan gaji? Kan? Itu yang sebenarnya akan membezakan pendapatan kita. Jadi hari ini kita nak bawakan 3 individu, cerita dia lebih kurang sama, belajar dalam bidang yang lebih kurang sama, cuma mungkin ada bidang halus yang berbeza. Pekerjaan sememangnya jauh nak dibandingkan dengan apa bidang yang dipelajarinya. Yang penting graduan, kita perkenalkan tadi kembali Nasuha, yang mana beliau adalah jurusan kejuruteraan aeronautik. Menjadi pelukis sepenuh masa. Kita bawakan juga di sebelahnya Muhammad Hariri. Sahabat pantun saya. Jurusan... Masya Allah, ya ke? Boleh kenalkan diri bentuk pantun ya? Boleh. Boleh sikit? Silakan. Tebal rendah burung kenari, tebal merantau cari pulasan. Gerangan hamba Muhammad Hariri mengangkat pantun martabat warisan. Allahu Akbar. Masya Allah. Ada pantun juga kepada saya. Kejuruteraan kimia, kini sebagai pengurus rumah sewa. Ya saya. Okey, itu dia. Ini bukan calang-calang ni. Orang jumpa dia memang nak cari rumah sewa, nak jual rumah. Nak masuk ke pantun dulu. Semua je. Masuk ke pantun dulu. Dan kita bawakan Ain Abdurrahim. Yang merupakan Ain Abdul Rahman. Jurusan kejuruteraan fotonik. Betul. Wow, macam tu? Kejuruteraan je lah yang kita tahu sekarang ni sebab saya budak akaun. Fotonik macam mana dia punya bidang? Lebih kepada cahaya dan laser. Okey. Tapi anda sekarang berkhidmat sebagai perunding pelancongan ataupun kita panggil travel consultant lah. Travel consultant. Ada foto tak dalam tu? Fotonik ada? Ada, tak ada? Cahaya keimanan. Okey, kalau kita nampak dekat sini, umur 30-an, pelajar dalam bidang yang berbeza dan pekerjaannya tu mengikut kepada demand dan juga minat masing-masing ataupun bagaimana. Kita mungkin boleh mulakan dengan Ain lah terlebih dahulu sebab tadi kita dah bersama-sama dengan Cik Nasuha kan. Ain, travel agency atau travel consultant ni kita nampak demand dia agak tinggi satu ketika dahulu. Lepas tu PKP tu dia agak turun sikit lah kan sebab memang kita tak boleh nak pergi ke mana-mana. Memilih kepada bidang ini tu apa punca? Cerita yang sebenar terjadi. Rasanya kan kita selalu cakap yang kita kena buat apa yang kita minat. Betul. Bukan kata tak minat bidang engineering ni. Dah bekerja selepas graduate kita dah kerja dalam bidang tu dan minat tu memang suka travel. Jadi 2017 saya start dan saya rasa macam inilah yang saya nak. Jiwa. Ni yang kena jiwa kan. Jadi saya resign dan saya sekarang ni full time lah. Dalam dunia pelancongan. Maknanya masa resign tu bukan soal pendapatan. Bukan soal pendapatan, tapi soal kepuasan. Betul. Walaupun macam penat kan kita melayan semua kan. Yelah, klien customer ni macam-macam ragam kan. Betul. Tapi itulah dunia seronok. Dunia, okey. Macam hari ni pula, bukan senang ni sebab bila ibu bapa, contohnya lah, ada ibu bapa yang kata, aku nak jadi engineer, jurutera. Persepsi masyarakat pun, wah jurutera, okey. Macam mana nak berhadapan dengan harapan orang tua ke, keluarga, dan sesama inilah kerjaya sebagai pengurus rumah sewa macam mana? Okey, pada permulaan tu memang penerimaan kepada keluarga tu agak payah sebab kita berhenti daripada pekerjaan apa yang kita belajar, apa yang kita dah laburkan selama 4 tahun. Tapi apabila kita buktikan yang dalam situasi yang kita boleh berjaya dan kita menampakkan apa impaknya dan mereka lebih yakinlah bahawa ini adalah pekerjaan yang sesuai. Pernah wujud tak rasa ruginya aku belajar berhempas engineering 4 tahun susah kan? Pernah juga rasa macam kita rasa macam apa yang kita belajar memang tak ada kaitan langsung. Cumanya apabila kita berada dalam situasi sekarang, apa yang kita belajar tu mendidik kita untuk mengatasi masalah tu secara lebih konstruktif lah. Ya. Tapi saya macam dengar bunyi telefon. Telefon siapa tu? Ada nak silent dulu ke? Rasanya tu nak tempah drawing kot. Pelanggan kan? Okey, pelanggan. Okey, macam Cik Nasuha. Nasuha dia banyak one man show ya? Betul. Macam mereka ni mungkin ada staff kan? Ain ada staff? Ada juga kan? Ada. Ni ada pasang surutnya juga ya. Ada macam solo ni macam mana? Bergerak solo dengan saya lebih selesa bergerak solo lah sebab lebih lagi mudah untuk saya uruskan diri sendiri daripada menguruskan orang lain. Saya rasa anda ni jenis yang sangat perfectionist ke macam mana? Sangat cerewet jugalah. Tapi cuma lagi mudah untuk saya bergerak secara seorang sendiri sebab lagipun
bila kita menghasilkan satu lukisan yang besar, kita perlukan satu identiti artis. So saya perlukan dalam lukisan tu identiti saya sendiri. Tak bercampur lah dengan tak bercampur dengan orang lain punya. Berapa lama baru Encik Nasuha jumpa ini merupakan identiti saya? Bila orang sekali pandang terhadap mural ataupun lukisan tu, ini adalah hasil Nasuha. Pada awalnya saya cuba pelbagai jenis identiti juga. So lepas 2-3 tahun saya cuba, akhirnya sekarang saya jumpalah. Itu lebih kepada warna-warna yang ranggi dan warna yang terang lah. Ranggi terang dan banyak flora fauna betul. Macam image tu. Dan juga saya mempromosikan kesenian dan kebudayaan Malaysia dalam saya punya karya juga. Tapi mereka sebenarnya 3 orang ni boleh bergabung. Saya kata kalau pergi ke rumah pelancongan yang unik. Ada rumah ni sewa dia. Ada mural yang cantik-cantik. Konsultan. Kita tengok macam setengah kawasan, contoh macam di sebab bernam kepada Mesra kan. Ada di tengah sawah tu rumah-rumah yang dibangunkan cantik. Sekarang ni base di mana, Ain? Di Damansara Damai. Jadi anda fokus luar negara ke mana ke? Kita ada domestik dan juga luar negara lah. Okey, selain daripada tu, kita nak tanya juga, selalunya kalau walaupun contohnya sekarang ni kami mengacara, sebagai seorang pengacara dulu pun belajar dalam bidang yang berbeza. Cik ni dalam kejuruteraan bahasa. Saya minat komunikasi, belajar komunikasi, kerja komunikasi. Saya pula dalam bidang account. Jadi memang dalam berbeza. Betul, Account. Saya check apa punya income tax ke? HTL, hello. Okey. Lepas tu, bila kita ada satu level, maknanya tak kira lah kita ada ijazah ke ataupun kita ada PhD master, kita kerja dalam bidang apa pun, kita ada satu tanda hormat, macam respect tu orang lebih sikit daripada kita macam tak ada apa-apa background. Bagaimana pula dengan Ain? Macam walaupun orang rasa macam Ain sebagai travel consultant kan, tapi bila orang tahu Ain dah ada dan pernah belajar dalam bidang certain, ada tak membezakan Ain punya credibility dalam pekerjaan Ain sekarang? Mungkin ada. Sebabnya even di company, di syarikat kami pun kita ada few level lah. Jadi saya salah seorang leader. Bekerja dengan yang bukan kita kata non-educated, tapi maksud saya yang sampai ke tahap belajar. Berbeza. Dari segi berfikir, daripada segi nak memahami satu-satu application. Kan? Betul. Okay, tadi dah Adini ada sebut tentang cabaran persepsi. Adakah persepsi betul-betul menekan anda? Orang kata, alah dia tu budak rumah sewa je tu, macam mana? Sedangkan kau tak tahu aku ni jurutera. Jangan sampai saya keluarkan pantun kepada awak. Boleh berpantun lagi kan. Jadi macam mana berdepan dengan persepsi, tanggapan orang? Betul. Persepsi tu kita takkan lari. Macam saya sendiri pun, saya pernah juga menerima satu kata-kata yang tak manis kan. Dia ibaratkan kita hanya di level yang bawahan lah. Tapi sebenarnya apabila kita merungkai benda tu dan kita rasa bila kita dapat dan kita terima, cuma kita jangan tunjukkan secara yang negatif. Kita tunjukkan secara positif, penyelesaian yang baik. Kadang-kadang mereka ni nak tengok macam mana kita selesaikan masalah tu yang lebih baiklah. Berapa kali kita jatuh tak apa, yang penting kita bangkit. Ya, betul. Kita bangkit dan terus jangan jatuh lagi. Okey, sebenarnya kenapa mereka yang berada dalam bidang kejuruteraan tidak mahu ataupun tak ada peluang pekerjaan dalam bidang tersebut? Cik Nas mungkin nak kongsikan pada pendapat Cik Nas lah kan. Ramai yang saya dengarkan ambil dalam bidang ni tapi tak kerja dalam bidang ini. Adakah memang tak ada peluang tu ataupun mereka sebenarnya tak boleh tahan pressure, tak meminati, akhirnya bagaimana? Secara peribadi ni saya rasa peluang pekerjaan dalam kejuruteraan ada. Cuma dari segi tangga gaji dia agak rendah untuk di Malaysia. Masih diberdebatkan sekarang ini. Okey, tangga gaji sekarang kalau kerja dalam bidang engineering fresh graduates berapa? Below 3, bawah 3. Berapa lama nak naik sampai tahap yang depends pada syarikat masing-masing. Jadi gaji antara faktor utama jugalah ya. 3,000 nak duduk dekat KL ni. Ya Allah, ya Tuhanku kan. Dan pun kalau sebelum masa jurutera tapi bersama sama buat lukisan tak berminat. Agak meletihkan kalau kita buat dua. So better saya pilih yang mana saya lagi sukalah untuk buat. Betapa bahagianya anda dapat buat benda yang tersuka kan. Dan juga dibayar untuk dibuat tersebut. Dan kita dapat tentukan berapa banyak income yang kita nak sebulan tu. Rajin buat sikit, betul tak? Betul tak? Setuju kan? Jadi bila dah biasa bersendiri, jadi agak beratlah untuk kembali terikat dengan orang. Macam mana? Betul. Biasa dah selesa dengan diri sendiri, kita akan susahlah nak balik kepada dunia. Contohnya masa yang orang tak boleh travel kan,
apakah solusi pada ketika itu yang Ain ada? Sebab memang bergantung kepada travel agency kan pada ketika itu. Betul, tapi kita ada buka border sekejap kan. Jadi waktu tu memang kita push more kepada domestik dan juga voucher-voucher hotel. Yalah, betul, domestik pun kita boleh, masa tu adalah lagi juga jalan-jalan yang untuk memudahkannya kan. Okey, dalam dunia rumah sewa, apa dah nampak kebangkitan selepas tamat PKP? Lepas PKP tu zaman yang boleh panggil zaman gelap sikit lah ya. Dan alhamdulillah selepas PKP dah bangkit secara bagus kan. Pasaran pun dah baik kan. Cuma ada beberapa masalah-masalah yang mungkin kita boleh akan selesaikan nantilah insya-Allah. Kan. Kalau nak cerita pasal penat kerja ni, semua penat kan. Betul. Kalau dah nama kerja semua penat. Okey, ini dia kawan-kawan kita yang juga turut serta dalam perbincangan. Ada Fazli Saad, ada Jul Luna, Surya Kisfani yang katanya Fazli grad diploma in civil engineering, kerja dah alhamdulillah 8 tahun dalam menjual minyak zaitun. Masya-Allah. Okey, Jul Luna belajar engineer, ramai engineer, kerja travel agent. Ini saing-saing lah kan. Surya Kawan Kisfani, saya belajar finance, kerja travel agent. Amira, saya degree Science Education, Master Science Computer, kerja hakiki administratif, sales, part-time dan juga travel agent. Wah, banyak travel agent ni, maknanya mereka melihat kepada ini mungkin satu lagi skop cabang dalam menambah pendapatan sampingan. Lagi satu, semua sekarang online kan. Kita tinggal layan, yelah nak tak nak je kerja lebih masa. Selalunya orang kalau kerja office mungkin pukul 6 dah tutup handphone, tak nak tengok email, tak nak tengok phone. Tapi kalau kerja sendiri ni tak dapatlah nak letakkan perkara itu, betul tak? Kita celik mata je. Macam senyum sangat tu. Betul. Memang masa tidur pun kita akan fikir masalah dan sebagainya kan. Nak tidur pun orang tiba-tiba sebab orang apa? Orang sewa datang. Orang sewa kadang-kadang malam-malam. Kadang-kadang kalau ada masalah pijat kan biasanya kan orang sewa ni. Malam-malam dia akan kontak pukul 2 pagi, dia akan bercakap, "Cik, saya tak selesa tidur, ada masalah pijat." Esok tu kita kena fikirkan cara yang terbaik. Okey, saya rasa anda semua ni dalam 3 ambang 30-an ya. Betul. Okey. Sekali Yang semua ni dah, semua. Bila anda mengikuti perkembangan semasa kan, tengok budak-budak yang baru nak tumbuh 18, 19, 20 kan. Macam mana? Aduh, bahasa dia. Betul. Ialah tumbuh dalam dunia kerjaya ni, mereka lebih kepada arah pembikin kandungan, content creator. Jadi tak minat lagi kerja yang macam ni. Adakah anda rasa bimbang generasi pelapis yang ke arah itu macam mana? Bagi saya benda tu agak membimbangkan sebab mereka sekarang ni seolah-olah meninggalkan terus pembelajaran dan terus fokus kepada membuat nak jadi pempengaruh dan sebagainya. Jadi apabila pempengaruh itu tak ada masalah, tapi biarlah kita tak membelakangkan apa pendidikan itu sendirilah sebenarnya. Kan sebenarnya sebab apa tahu, bagi saya kalau dah sampai satu level, contohlah sekurang-kurangnya ada ijazah dalam bidang-bidang tertentu, exposure anda, communication skill, cara berhadapan, dah pernah ada latihan praktikal. Jadi pengalaman tu sedikit sebanyak dapat dikaut untuk menjadikan diri anda sebenarnya ada extra value dekat situ kan, nilai tambah. Dulu orang mencari key opinion leader, sekarang key opinion educator yang tetap ada ilmunya dan bukan hanya popular kosong sajalah. Tapi saya kira bidang kalian pun sekarang ni kena ada exposure dalam digital. Maknanya kena ada pengurusan anda, tak boleh nak diam-diam macam bagi brochure saja kan. Tengok dalam drama, itu zaman main tulis, tulis, bagi brochure, bagi contoh sampel. Sekarang semua kena online, betul tak? Betul. Nak tak nak kena buat konten juga. Betul. Kan? In terms of copywriting, marketing. Jadi ketika kalian betul-betul yakin dengan karier ni, ada tak pernah berdepan dengan kebimbangan, career anxiety untuk sebelum dapat bertapak teguh? Saya terutama waktu kita menghadapi COVID-19 hari itulah. Jadinya kita resign, kemudian tak ada pekerjaan lain kan. Mak dah bising dah ni. Jadinya bila tak ada income tu, kita carilah source of income yang lain. Ada yang lain lah. Bimbang tu sangat-sangat bimbang sebab kita tak tahu sampai bila. Tapi itulah kita. Macam mana pun kerja sendiri ni kita perlu tahu ada saving tu macam mana. Penjagaan saving sangat-sangat penting kan. Kita tak tahu bila masa pasang surutnya kita. Kata-kata terakhir daripada Toking Rumah Sewa. Okey. Untuk anak muda yang baru dah cipta kerjaya, nak bagi semangat kepada mereka ni. Bagi saya untuk anak-anak muda, cuba
kerja-kerja, cuba cari pendapatan tambahan dan ilmu tambahan. Sebab di dunia sekarang ni, kita lebih kepada siapa yang ada lebih banyak ilmu dan apa yang kita boleh gunakan untuk kita tambah pendapatan diri kita. Betul. Bagi saya macam itulah. Okey, Encik Nasuha, apa yang nak disampaikan? Mungkin ada di antara mereka yang dah ada minat melukis, nak fokus 100% tu takut, khawatir. Boleh pergi ke tak boleh pergi karier ni? Pendapat saya, nasihat saya sih pendek je. Kurangkan berfikir, buat je. So apa-apa yang kita rasa nak buat, kita buat. Sebab satu hari nanti belum tentu kita dapat peluang yang kita tengah dapat sekarang. Itulah dia. Tengah masih muda, kudrat. Okey, nanti 60 baru nak mula, susah pula kan. Yang penting nyala tenaga dan nyala rasa dalam kerja itu. Encik Nasuha, terima kasih. Hariri Muhammad Nasir dan juga Ain Abdul Rahman. Terima kasih banyak-banyak. Semuanya merupakan seorang yang berkerjaya dalam bidang masing-masing. Apapun bidang yang pernah diceburi dalam pelajaran, inilah menjadikan mereka siapa mereka sekarang. Itu dia. Ada aeronautik, ada fotonik. Tadi apa? Saya ingat pencahayaan. Fotonik. Fotonik, aeronautik dan juga kimia. Dan juga kejuruteraan bahasa. Nak juga. Okey.